Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera daripada Cik Man kepada penonton-penonton di rumah semua. Apa khabar? Cik Man harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga dan insan-insan yang tersayang. Kembali bersama Cik Man dalam episod seterusnya dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab dengan segala kemampuan yang ada. Jadi untuk tema minggu ini kita masih lagi berada dalam tema solat dan topik kita pada hari ini ialah solat secara berjemaah dan apa-apa yang berkaitan dengan solat berjemaah lah. Baik, jadi sebagaimana biasa kita saksikan dulu video ini. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Alhamdulillah, masih lagi setia bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Korang tanya, insya-Allah Cik Man akan cuba untuk menjawab. Okey, jadi topik kita pada hari ini kita nak bincang tentang solat berjemaah lah. Cuma Cik Man nak recall balik, nak bawa korang semua menyelusuri sejarah Nabi SAW dalam proses hijrah Nabi ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah ni, Cik Man nak tanya kepada adik-adik tu, ingat lagi tak sirah ataupun sejarah? Apa benda yang pertama ataupun antara yang paling awal yang Nabi buat selain daripada Nabi mempersaudarakan antara beberapa golongan, iaitu Muhajirin dan Ansar dan juga Aus dan Khazraj? Apa dia? Ini berkenaan dengan pembinaan. Maka tak lain dan tak bukan, Nabi membina masjid. Nabi bina masjid sebagai bangunan pertama yang Nabi bina. Dan masjid yang pertama Nabi bina adalah Masjid Quba. Dan seterusnya terbinalah Masjid Nabawi. Jadi Nabi tak bina shopping komplek, Nabi tak bina tempat hiburan, Nabi tak bina fun fair dan seumpamanya. Tapi Nabi membina suatu bangunan yang memberikan kekuatan kepada umat Islam, iaitu masjid. Di mana kita faham masjid ambil daripada perkataan sajadah yang bermaksud sujud. Jadi daripada situ kita dapat kesimpulannya, masjid adalah bangunan yang dibina khas untuk bersujud kepada Allah. Bila dah sujud tu sebahagian daripada rukun ataupun perbuatan dalam solat, maka masjid memang satu bangunan khusus untuk melaksanakan solat. Cuma timbul persoalan, kenapa sampai susah-susah nak bina masjid? Sedangkan rumah masing-masing kan ada. Semayang kat rumah kan senang. Adik-adik sekalian, jangan jadikan persoalan ini sebagai alasan tak nak pergi masjid. Jangan jadikan logik akal kita untuk menafikan arahan-arahan daripada Allah sekaligus menafikan hikmah-hikmahnya. Ada sebab kenapa Nabi buat. Nabi ni utusan Allah. Apa yang dia buat itu yang paling baik, itu yang paling tepat. Sebagaimana hujahnya mengatakan, kenapa nak semayang dekat masjid? Rugi bina masjid. Dekat rumah kan boleh semayang, ada ruang yang banyak. Betul, dekat rumah boleh semayang. Tapi semayang di rumah, sama ada kita semayang seorang, ataupun kita tak semayang sebab tak ada yang mengajak, ataupun kita semayang berjemaah tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari selama berpuluh-puluh tahun, orang yang sama, kuantiti yang sedikit. Dan bila kita bandingkan dengan kita semayang di masjid, walaupun kita semayang di masjid itu seorang, tetapi kelebihannya dari segi kita melangkah daripada rumah ke masjid itu satu. Yang keduanya, bila masjid selalunya memang kita akan sembahyang berjemaah. Jadi Nabi pernah sebut di dalam hadisnya, ganjaran orang yang sembahyang secara berjemaah adalah 27 kali ganda berbanding sembahyang bersendirian. Ataupun dalam riwayat yang lain, 25 kali ganda. Nampak tak? Faedahnya kita semayang dekat masjid. Kalau semayang dekat rumah, kita jumpa orang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi isteri. Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada orang. Ataupun bila dah 2-3 tahun kahwin, Assalamualaikum warahmatullahi isteri. Assalamualaikum warahmatullahi anak. 3 orang. Ataupun mungkin isteri spotting, Assalamualaikum warahmatullahi isteri. Assalamualaikum warahmatullahi isteri lagi. Jadi nak kata orang yang sama.
20 tahun hidup, orang yang sama. Tapi kalau dekat masjid, satu kali semayang mungkin 300, 400, 500. Kalau kita betul-betul ikut tuntutan agama, satu masjid tu paling kurang, paling-paling lah orang kata, mau 500-600. Masjid memang jenis yang besar-besar gedabak. Jadi kalau tiap hari kita jumpa dengan 500 orang, kemudian satu hari itu 5 kali, nampak akan ada berlakunya kekuatan di situ terhasil daripada sembahyang berjemaah. Itu di masjid. Kemudian bila bina masjid, sudah pastinya akan ada organisasi. Adanya pengurusi masjid, adanya imam masjid. Imam pula kalau masjid tu masjid besar, masjid wilayah, masjid negara, ada imam 1, imam 2, kadang-kadang satu masjid sampai 7 orang imam. Bilalnya pula sampai 3, 4. Kemudian AJK-nya, siaknya ada 3, 4, 5, 6 orang. AJK sahaja yang menguruskan masjid dekat 20 orang. Eksekutifnya dengan biasanya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20 orang ini yang membentuk satu kekuatan supaya masjid itu dapat dinikmati bersama, bukan sahaja tempat, bahkan faedah-faedah yang datang daripada masjid yang dimesyuaratkan oleh AJK ni. Kita nak buat program apa, kita nak buat aktiviti apa, kita nak buat program luar apa, kita nak buat tour masjid. Jadi ini yang disebut sebagai pembinaan kekuatan melalui pembinaan masjid. Imam yang semayang tu, setiap hari dia semayang, dilantik sebagai imam, 40 tahun dia jadi imam, dia dah kenal penduduk dekat situ dah. Jadi bila dia bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, imam selalunya akan menghadap, tengok makmum. Dia akan tengok aja, soft pertama siapa. Kalau 40 tahun dia jadi imam, dia kenal dah Haji Dolah duduk ujung sana, Haji Ujang duduk sebelah situ. Kemudian kat tiang sana tu Haji Zainal. Kemudian yang makcik perempuan umur 60 tahun tu kadang-kadang nampak macam faham tak faham. Si Hajah Ain kan. Kan? Jadi imam dah tahu dah. Bila imam perasan Haji Dolah tak datang, imam akan tanya, mana Haji Dolah ni? Tak datang. Kan nampak dekat situ ada sharing is caring. Adanya rasa bertanggungjawab antara satu sama lain dalam masyarakat. Bukan saja ambil berat sesama ahli keluarga, bahkan ambil berat sesama ahli masyarakat dalam pekan, dalam bandar tu lagi. Jadi bila imam perasan, ni bukan tiang ni. Kadang-kadang ada setengah kita pergi masjid, tiang tu memang dia punya. Orang lain tak berani. Nak menunjukkan betapa setia dan melekat hatinya dengan masjid. Ini yang Nabi sebut dalam hadis sahih, 7 golongan yang akan mendapat naungan dan pelindungan daripada Allah pada hari yang tidak ada pelindungan kecuali pelindungan daripada Allah. Itu salah satunya ialah seorang manusia ataupun seorang lelaki ataupun perempuan yang hatinya melekat dengan masjid. Nabi sebut seorang manusia yang hatinya melekat dengan masjid. Sebab tu kalau kita pergi setengah masjid, kita dah nampak. Kalau kita mulazamah, kalau kita konsisten dengan masjid tu, kita nampak ini Haji Hamid duduk dekat sini. Sekali bila dia tak datang, mesti ada sesuatu yang berlaku. Cek punya cek, kita baru tahu yang dia dah meninggal dunia. So nampak tak rasa concern dan tanggungjawab antara AJK, antara masyarakat, muncul hasil daripada seluruh anggota masyarakat memeriah dan memakmurkan masjid. Jadi banyak lagi persoalan-persoalan yang lain yang Cik Man akan huraikan selepas ini. Jangan lupa, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali semuanya, kembali bersama rancangan Jawapan Panah Cik Man. Jadi jangan ke mana-mana. Banyak lagi sebenarnya kita nak huraikan pasal solat ni. Jadi sekarang kita dah masuk blok yang kedua. Tadi Cik Man huraikan pasal berjemaah. Dan topik hari ni pun memang kita nak cerita pasal solat yang kita lakukan secara berjemaah. Jadi itulah tuntutan yang sangat-sangat utama yang Nabi dakwah ataupun Nabi ajak seluruh umatnya supaya melaksanakan solat itu bukan main catuk-catuk ayam, bukan asalkan saya solat Cik Man, tak kiralah saya solat seorang ke ataupun separuh ke ataupun berjemaah ke, tak, kita bukan semata-mata asal buat, tapi bila sekali kita buat dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tak nak tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat kecelakaan walaupun bersolat. Ada Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang solat. Kalau orang-orang yang solat pun celaka, bayangkan yang tidak solat. Tapi macam mana orang yang melaksanakan solat itu boleh mendapat kemalangan ataupun kecelakaan? Sudah pasti ada kekurangan di dalam solatnya, tidak menyempurnakan solatnya. Nabi suruh solat berjemaah, dia semayang seorang-seorang. Padahal dia boleh saja pergi ke masjid. Dulu ada satu kisah pada zaman Nabi, seorang sahabat buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, saya ni buta tak nampak.
Jadi tak ada siapa yang nak tolong pimpin saya ke masjid. Boleh ke saya semayang di rumah? Mula-mula Nabi kata boleh. Tapi kemudian Nabi bertanya, adakah kau dengar azan? Maka Abdullah kata, Ibnu Ummi Maktum sebut, ya saya dengar azan. Kalau dengar azan, semayang dekat masjid. Tengok adik-adik, tengok pakcik-pakcik, paklong-paklong. Orang yang buta pun tak ada diskaun untuk semayang di rumah. Maknanya kalau dia dengar azan, maka tuntutan utamanya mesti sembahyang berjemaah di masjid. Ini kan pula kita yang tak buta ni. Kadang-kadang kita ni mata celik, tenaga ada, tapi masih lagi alasan untuk pergi ke masjid. Kita bimbang di pandangan Allah. Kita bukan buta secara zahir, tapi kita buta hati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu yang Nabi bawa semayang berjemaah antara perkara yang paling dituntut dalam agama. Bahkan dalam satu hadis sahih, Nabi pernah merancang ataupun bercita-cita, bertekad untuk kumpulkan kayu api, kemudian nak bakar rumah orang-orang yang tak turun semayang berjemaah, yang tak menghadirkan diri di masjid. Tapi Nabi tak buatlah. Nak katakan nak bakar rumah tu, bayangkan zaman sekarang ni kalau Nabi buatlah sunnah itu ataupun apa yang Nabi cita-citakan tu, rasanya memang kita kena buatlah ikut sunnah Nabi tu bakar rumah orang. Kesudahnya sekarang ni kita tengok berapa ramai pula orang yang tak datang semayang masjid. Banyak pula rumah terbakar. Jadi kita kena fahamkan bahawa maksud Nabi bertekad untuk membakar rumah orang yang tak turun berjemaah menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan solat berjemaah. Walaupun sebahagian ulama mengatakan sunat muakkad, tetapi bukan sunat semata-mata, alah sunat aja Cik Man, kalau tak buat pun tak dapat dosa. Kita menterjemahkan sunat macam tu, memanglah kita abaikan sunat. Cuba kita tukar pengertian sunat. Walaupun ditinggalkan tak dapat dosa, tapi kita tukar definisi sunat. Sunat muakkad kalau tak dibuat walaupun tak dapat dosa, tapi rugi besar banyak kerugian yang tadi Cik Man sebut daripada hadis Nabi 27 ataupun 25 kali ganda berbanding sembahyang seorang. Ini walaupun 27 ni dia bukan sama dengan mata wang ringgit Malaysia dekat dunia. Walaupun 27 tu mungkin bagi kita, alah duit 25 ringgit tak adalah banyak mana. Kalau 2,500 tu mungkin banyak. Kenapa Nabi tak kata pahala 2,500? Adik-adik sekalian, tuan-tuan sekalian, satu pahala bukan kita nak sama, tak boleh kita samakan dia punya nilai dengan 1 ringgit. Jauh benar bezanya. Pahala ni digunakan untuk survival kita dekat akhirat. Duit 1 ringgit tu hanya survival di dunia. Besok kalau kita tak cukup pahala, satu tu pun dah jadi sangat berharga, jauh lebih berharga daripada beribu-ribu kereta Porsche, beribu-ribu dan berbilion duit kita dalam bank. Kerana di akhirat nanti yang hanya boleh diguna pakai, mata wang yang hanya boleh diguna pakai untuk meletakkan kita di kalangan hamba Allah yang berjaya masuk ke dalam syurga, pahala itulah. Hilang satu pahala, rugi banyak benda. Dapat satu pahala, penyelamat segala-galanya. Jadi satu pahala kalau dah besar, bayangkan nisbahnya 20, 23, 24, 25, 27 kali ganda sembahyang berjemaah berbanding sembahyang seorang. Selain daripada Nabi bagi ancaman, ada juga orang kata berita gembira daripada Nabi bagi orang-orang yang datang melangkahkan kaki ke masjid. Lagi jauh masjid, lagi banyak langkah kaki, lagi banyak ganjaran. Dalam satu hadis sahih Nabi menyebut, besok dekat akhirat Allah akan menyediakan tempat bagi setiap perjalanan pergi dan balik orang yang menuju ke masjid. Pergi lain, balik lain. Satu hari 5 kali. Kemudian 5 kali 2, pergi balik 10 kali. Tengok berapa tempat, berapa tanah, berapa puluh hektar tanah dia dapat. Ataupun keluasan tempat ni dalam syurga Allah. Yang sememangnya keluasan yang tak dapat digambarkan dengan mata kasar. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi bagi motivasi, Nabi bagi semangat. Orang yang dia bersuci, ambil wuduk dekat rumah, kemudian jalan kaki menuju ke masjid, maka setiap langkah dia, kita ada 2 kaki kan? Jadi satu kaki menaikkan darjat dan martabat kita di sisi Allah, dan satu lagi kaki akan menghapuskan dosa kita. Pahala, buang dosa. Dapat tambah lagi pahala, buang dosa. Tambah pahala, buang dosa. Setiap langkah, lagi jauh, lagi banyak. Sebab tu kalau nak pergi masjid, pilih masjid-masjid yang jauh. Tapi jangan terlalu jauh sampai waktu semayang pun dah habis. Nak katanya, Ustaz, rumah saya ni jauh daripada masjid. Jangan pernah rasa rugi. Yang dekat pun tak rugi juga, sebab kita boleh menambahkan dengan amalan-amalan yang lain. Mungkin bila kita kurang letih, makin banyak tenaganya untuk kita buat di masjid. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi bagi juga
ganjaran-ganjaran ataupun motivasi, sembahyang yang afdal dibuat di rumah, contohnya Nabi sebut dalam satu hadis, adalah sembahyang sunat. Kecuali yang difardukan, iaitu 5 waktu. Jadi kalau dekat rumah tu, sembahyang sunat afdal. Tapi kalau di masjid, tak ada alasan. Oh, sembahyang afdal di rumah ni termasuk sekali sembahyang fardu. Tak. Sedangkan Nabi sebut yang masjid sembahyang fardu dan di rumah sembahyang sunat. Antara hikmahnya selalunya sembahyang fardu ni orang tak puji sangat sebab benda tu memang semua orang buat. Yang orang puji ni sembahyang sunat. Baguslah. Allah wajibkan sembahyang fardu, tapi kau buat tambahan sembahyang sunat. Jadi untuk mengelakkan riak, antara hikmahnya Nabi meletakkan sembahyang sunat itu afdal di rumah. Tapi nak buat sembahyang sunat di masjid pun tidak ada masalah. Lagi banyak kita beriktikaf di masjid setelah kita melaksanakan kewajipan-kewajipan yang lain, maka lagi banyak pahala yang kita dapat. Jadi tuan-tuan dan adik-adik semua, jangan kita rasakan sembahyang jemaah ini sebagai satu beban. Sebab apa? Bila kita nak ceritakan tentang solat berjemaah, kekuatan kita dan kekuatan yang kita bina hasil daripada kita bergaul dengan masyarakat itu akan mengurangkan beban. Walaupun kita rasa macam jauh masjid ni Cik Man, saya malah letih. Betul. Tapi bila kita berjemaah di masjid, kita lebih ramai orang yang kita kenal, maka kehidupan kita akan lebih terisi. Apa-apa masalah yang berlaku di rumah kita, kenduri kendara ataupun mungkin ada kemalangan, sakit, pening semua, siapa yang kita harapkan nak ziarah tu? Orang-orang yang dekat masjid itulah. Siapa yang nak kita jemputkan kalau ada masalah yang berlaku? Orang-orang yang dekat masjid itulah. Di samping menutup pintu fitnah yang menuduh kita seorang yang tidak bercampur dengan masyarakat. Jadi apa sebenarnya faedah-faedah yang kita dapat hasil daripada sembahyang berjemaah ni? Cik Man berhenti dulu, tak huraikan sekarang kerana kita berhenti rehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam topik membincangkan tentang solat dan jemaah ataupun solat berjemaah. Jadi kita dah huraikan apa dia punya saranan-saranan daripada Nabi, kemudian ganjaran-ganjarannya, dan jangan lupa juga ancaman-ancaman yang telah diberitahukan oleh Nabi bagi siapa yang dengan sengaja meninggalkan solat berjemaah. Kita dah dengar tadi tu kisah tentang sahabat Nabi yang buta, walaupun dalam keadaan yang buta tetap tak ada diskaun. Itu menunjukkan betapa penting dan sangat-sangat dituntutnya oleh Nabi SAW dan agama itu sendiri pentingnya sembahyang berjemaah. Bahkan di kalangan mazhab-mazhab yang tertentu mengatakan wajib solat berjemaah. Kalau semayang seorang kat rumah ataupun semayang seorang, sah semayang, tapi berdosa sebab meninggalkan yang wajib. So benda-benda yang macam ni kita mesti ambil cakna ataupun ambil berat. Baik, kemudian kita nak ceritakan tentang persoalan daripada netizen yang bertanyakan apa sebenarnya faedah ataupun orang kata kepentingan, keistimewaannya seseorang yang menjaga solat berjemaah. Baik, perkara pertama yang jelas dekat sini ialah dia telah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana antara lambang kecintaan kita kepada Nabi ialah melaksanakan sunnahnya. Dan dalam banyak-banyak sunnah Nabi ni ada sunnah yang utama, ada sunnah yang sangat dituntut, ada sunnah yang mungkin di bawah tahapnya. Jadi ada ranking-rankingnya. Dan salah satu daripada sunnah yang menjadi syiar, yang menjadi keutamaan Nabi SAW ialah solat berjemaah. Solat fardu berjemaah. Jadi jangan kita rasa macam alah kau semayang berjemaah sama aja dengan aku. Tak sama langsung bagi orang yang semayang seorang, sebab sunnah Nabi yang paling utama sudah pasti meletakkan seseorang itu di kedudukan yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang melaksanakan semayang berjemaah tu, dia telah melakukan sunnah Nabi yang utama. Kemudian antara kelebihan-kelebihan lain sudah pasti dapat pahala. Hadis yang Cik Man baca tadi dalam blok-blok yang sebelum ni, 27 ataupun 25 kali ganda, dan kita pun tahu kepentingan pahala di akhirat nanti. Seterusnya kita akan mendapat ganjaran ataupun subsidi pahala satu hal, kemudian ganjaran akhirat satu hal. Dalam beberapa hadis yang dibacakan tadi akan dibina tempat-tempatnya di dalam syurga, kemudian akan dihapuskan dosa-dosa setiap langkahnya. Maka ini antara yang disebut dalam beberapa hadis berkenaan dengan ganjaran-ganjaran orang yang melaksanakan solat berjemaah. Seterusnya, faedah kita melaksanakan solat berjemaah ialah kita dapat membina kekuatan, kita kenal lebih ramai orang, kita
meluahkan masalah kita pada orang yang kita kenal, dan kita dapat membantu orang lain ketika orang lain kenal kita dan meluahkan perasaan serta masalah-masalah yang berlaku, maka di situ umat Islam akan jauh lebih bersatu dan akhirnya dapat membina kekuatan yang tak boleh dirosakkan oleh mana-mana pihak ataupun musuh-musuh yang cuba untuk menjatuhkan Islam. Dan seterusnya, melambangkan pengorbanan kita keluar daripada rumah. Alah, sebelum ni pun kita sanggup keluar kalau kita nak menonton, kalau kita nak pergi ke pusat hiburan, kalau kita nak memancing, kalau kita nak buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keduniaan, boleh pula kita keluar. Kita habis belanja. Cuma kadang-kadang pelik dengan diri kita sendiri, tempat yang tak ada keluar satu sen pun, masjid tak bayar, tak perlu bayar. Tak ada lagi dalam sejarah pergi ke masjid kena bayar. Bahkan dibayar. Dibayar tu bukan wang ringgit Malaysia ataupun dengan nilai mata wang dunia. Bahkan dibayar itu dengan mata wang akhirat. Benda yang jauh lebih penting untuk kehidupan kita dekat sana, iaitu dengan pahala. Itu belum campur lagi subsidi-subsidi yang lain tau. Kita pergi ke masjid, bukan kita dapat pahala berjemaah yang 27 itu sahaja. Saf yang paling depan, pahala lain. Paling dekat dengan imam, pahala lain. Sebelum semayang fardu, 1 jam datang awal, pahala lain. Iktikaf. Kemudian lepas semayang fardu, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang terus balik. Tak apalah, dia nak balik pun ada tuntutan kerja dia. Sebab zikir lepas tu sunat aja. Sedangkan dia nak panjkat tu wajib. Itu yang tu kita tak boleh nak menganjing ataupun kita tak boleh nak salahkan. Tapi bagi sesiapa yang dah pencen, yang tak ada tanggungjawab lain dekat rumah, bagi siapa yang mungkin dia bujang, kemudian tak ada kerja, ataupun mungkin dia ditanggung, ataupun adik-adik asrama yang tak ada sangat tanggungjawab yang lain, semayang dekat masjid asrama, surau asrama, lepas semayang mungkin tak ada urusan-urusan yang penting, duduk dekat situ berwirid ataupun berzikir. Maknanya solat berjemaah ini menjadi ruang kepada kita untuk buka lagi ruang-ruang yang lain untuk kita melaksanakan pahala-pahala, mendapatkan pahala dan melaksanakan ibadah-ibadah yang selain daripada solat tadilah, berzikir, berwirid. Nabi sendiri pun selepas semayang, antara sunnahnya 33, 33, 33. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Kemudian dengan ayat kursinya dan zikir-zikir yang lain. Jadi daripada semayang berjemaah sahaja, banyak kita punya ganjaran-ganjaran ataupun faedah-faedah yang kita dapat. Selalunya bila ada pertemuan-pertemuan dalam bentuk yang ramai, sudah pastinya ada seorang yang akan share ataupun berkongsi ilmu yang dapat disebarkan hanya ketika semayang berjemaah. Semayang seorang nak share apa, cakap seorang-seorang. Tapi kalau semayang berjemaah, ada 40 orang, ada 50 ataupun mungkin 100 orang. Assalamualaikum kepada jemaah-jemaah sekalian. Siapa yang, ni selalunya golongan tabligh ataupun karkun. Kita, Cik Man tengok ya, antara keistimewaan golongan tabligh ini, dia merayau daripada masjid ke masjid, dia ketuk pintu daripada rumah ke rumah. Dia buat sesuatu yang tak mampu dibuat oleh ramai orang. Kadang-kadang bila kita nampak golongan tabligh, ya Allah, telinga kita ni sangat keras untuk mendengar peringatan-peringatan yang jarang kita dengar. Dialah yang sanggup. Kita sampai orang datang rumah pun kita tak nak dengar nasihat. Nak harap kita pergi ke masjid, jauh sekali. Jadi melalui perkumpulan-perkumpulan yang ramai ini, wujud gerakan-gerakan yang macam ni, yang sudi untuk berkongsi maklumat ataupun menyebarkan dakwah ataupun ilmu pengetahuan berkenaan dengan sunnah dan ilmu-ilmu agama. Jadi sebenarnya banyak lagi ganjaran-ganjaran selain daripada 27 kali ganda waktu kita pergi ke masjid. Kita dapat pahala-pahala subsidi yang Cik Man sebut tadi tu, soft yang paling depan, kemudian yang pada hari Jumaatnya kalau datang awal hari Jumaat itu dapat ganjaran pahala sebagaimana unta, lewat sikit lembu dan last sekali telur ayam dan seumpamanya. So benda-benda macam ni sebagai motivasi untuk kita menjadi tamak ataupun menjadi seronok untuk meraih pahala-pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya daripada solat berjemaah yang menjadi simbol kekuatan kepada umat Islam dan juga menjadi simbol sunnah Nabi yang utama. Jadi setakat ini episod untuk kali ini yang dapat Cik Man kongsikan kepada adik-adik sekalian ataupun kepada penonton-penonton sekalian daripada segenap lapisan masyarakat. Abah-abah yang ada anak-anak kecil itu boleh bawa dia orang ke masjid lah, didik mereka tentang pentingnya solat berjemaah, sebab nanti mereka akan menyambung kesinambungan perjuangan AJK masjid. Imam akan meninggal.
Siap suaranya mungkin akan ada tak ada dan akhirnya akan meninggal. Bukan siap Bilal. Siap pula yang tukang buka pintu masjid datang awal mungkin dah tak larat dah. Jadi siapa yang bakal pengganti? Generasi-generasi anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka hendaklah kita rasa beruntung dengan ayat Allah. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman. Jadi setakat itu saja perkongsian Cik Man pada kali ini. Semoga kita berjumpa di episod yang akan datang. Jangan pernah tidak setia dengan rancangan Jawapan Panas Cik Man. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi dan jumpa lagi.